Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi berada di bulan-bulan yang mulia ataupun bulan-bulan haram dalam Islam. Salah satunya ialah bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, bulan yang di dalamnya terkandung ibadah haji dan juga di dalamnya terkandung ibadah korban yang sangat dituntut. Yang mengikut kita mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kita menyembelih binatang korban bagi menandakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Korban daripada perkataan Arab qaraba, maksudnya hampir, dekat. Ini konsep yang harus dipahami oleh orang-orang siapa juga yang nak melakukan korban. Kenapa kita melakukan ibadah korban? Kerana kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sejarah korban itu sendiri. Bagaimana dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan satu perintah yang begitu dahsyat, yang begitu menyayatkan hati. Tapi kerana itu perintah Allah, maka mereka sentiasa taat kerana hampirnya diri dengan Allah. Bayangkan tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, apakala Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tapi kerana ada sifat taqarrub yang hebat di sisi Allah, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, bagi tahu kepada anaknya, inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya ayah menerima perintah dalam tidur daripada Allah supaya menyembelihmu. Tuan-tuan, bayangkan, bapa mana yang sanggup bagi tahu begitu, melainkan orang yang berpegang itu adalah perintah Allah. Sayang dan kasih Allah kepada Allah itu lebih daripada segala-galanya. Dan bagaimana anak yang meletakkan kecintaan kepada Allah itu lebih, terus menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jalankanlah wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, engkau insya-Allah akan dapati aku daripada orang-orang yang sabar. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, inilah ruh yang kita nak ambil daripada ibadah korban yang kita buat. Bukan saja seronok-seronok orang buat korban, kita buat korban, tetapi pengajaran kita nak transfer apa yang ada kepada Ibrahim alaihissalam, apa yang ada kepada Ismail alaihissalam, supaya ada dalam diri kita, yakni apabila berdepan dengan perintah Allah tidak ada pilihan, itulah yang diutamakan. Inilah yang kita nak miliki. Kita buat korban sebagai satu ibadah, bukan kerana nak daging banyak, bukan kerana nak boleh makan sup gearbox ke apa kan, tapi adalah untuk nak dapat roh pengorbanan itu dalam kita nak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi nilaian di sisi Allah, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita melihat bagaimana Ibrahim alaihissalam dan Ismail, Allah datangkan kibas daripada syurga sebagai ganti. Bukan Allah nak Ismail itu sebenarnya, tapi Allah nak tengok bagaimana taqarrub, dekat dan taatnya insan-insan hebat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyertai ibadah korban, kita nak ambil roh ini, dan kita harus ingat korban adalah ibadah, bukan suka-suka. Sebab itu kena niat, menunjukkan dia adalah ibadah, perlu kena niat. Tak niat tak berhasil korban. Sebab itu juga orang yang dah mati tak boleh melakukan korban, dan kita tak boleh melakukan korban untuk ayah mak kita yang telah meninggal, kerana niat ini hanya orang yang hidup saja yang boleh niat. Kecualilah ayah mak kita waktu hayat dia ada berpesan kepada kita, ada berwasiat kepada kita, kalau aku dah tak ada,
sampai bulan Zulhijjah ni tolong buatkan korban, itu boleh, lepas tu dia meninggal. Tapi kalau dia tidak ada pesan, tidak ada wasiat, kita tidak boleh melakukan korban untuk ayah mak kita. Kemudian kita melihat digariskan kepada kita, daging korban hendaklah dibahagi 3. 1/3 untuk orang yang melakukan ibadah korban, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 lagi pun untuk disedekahkan untuk orang-orang yang kaya, yang bukan miskin, sebagai hadiah ataupun untuk dimakan. Semuanya ada bahagian-bahagiannya. Janganlah kita buat lebih kurang ikut suka kita. Ada orang yang mengambil lebih daripada itu, maka dia telah mencemari ibadah korban itu sendiri. Bukan daging yang kita nak. Ada juga setengah yang berpendapat kita kena masuk di sini sebab dia bagi kepada tuan korban lebih, sana kurang. Tuan-tuan, yang paling afdal ialah kita banyakkan bersedekah, bukan untuk ambil kat kita, untuk memberi makan fakir miskin dan sebagainya. Barulah ada di dalam diri kita itu sifat taqarrub ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah korban. Dan yang lebih penting ialah kita nak ambil ibrah, pengajaran sejarah korban itu supaya hidup dalam diri kita. Kita sanggup berkorban apa saja untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan korban tiap-tiap tahun. Kita nak korban masa ke masjid pun tak boleh. Kita nak korban masa untuk duduk kuliah agama, nak belajar pun tak boleh. Korban tiap-tiap tahun. Jadi apa artinya kita berkorban tetapi roh pengorbanan untuk mentaati Allah itu tidak ada dalam diri kita? Jadi mudah-mudahan mari kita sama-sama melakukan ibadah korban dengan mengikut syariat yang sebenar. Dan yang pentingnya lagi ialah kita pastikan pengajaran di sebalik sejarah korban itu hidup dalam diri kita, supaya kita jadi insan dan hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Nabi Ismail alaihi salam, insyaallah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.